Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sedar atau tidak, setiap dari kita sebenarnya akan dihitung dan ditentukan nasibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni hanya sementara di atas dunia ini, mereka menilai kita, bahkan mungkin mengangkat kita, memuji dan sebagainya. Tetapi hakikat diri kita terbentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru hadir. Mungkin tadi disebut pelajar, kerana dalam istilah lama disebut sebagai penuntut, talib, kerana orang yang menuntut ilmu itu dia juga menuntut kebaikan dalam kehidupan dia sebenarnya. Dan sebagai sesi yang kedua dan juga ada yang pertama kali, insya-Allah bermanfaat untuk saya sebut kembali apa yang saya sebut dalam sesi yang pertama dahulu, iaitu kepentingan untuk kita itu menjaga adab di dalam majlis ilmu. Kalaupun selepas ini tidak beruniform misalnya, untuk kelas ni hanya berpakaian kemas, adab masih yang sama. Uniform atau tak uniform, adab dalam majlis ilmu itulah yang menentukan sama ada ilmu itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Bahkan Nabi SAW memohon lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon lindung denganmu dari ilmu yang tidak bawa manfaat. Jadi ilmu itu bukan untuk diri ilmu, tapi ilmu itu sebagai alat untuk kita mendapat kebaikan. Jadi saya kongsikan 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin, yang mana insya-Allah tuan-puan dapat amalkan di mana-mana majlis ilmu yang tuan-puan hadir. Pertama dari adab yang zahir adalah memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Kalau di dalam ruang kita ni tidak ada banyak pilihan lah, dah disediakan kerusi, macam ni lah kita duduk. Tetapi kalau di masjid misalnya, tuan-puan hadir ke kuliah atau majlis ilmu di masjid, maka pilihlah salah satu dari 3. Kalau tidak ada keuzuran, yang paling cantik namanya duduk iftirash, iaitu duduk macam tahiyat awal atau duduk macam antara 2 sujud. Bahkan saya perhatikan guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan ilmu pun beliau duduk begitu. Tapi saya cuba lepas 10-15 minit macam kaki tu tak ada kebas. Jadi alhamdulillah kita ada pilihan yang kedua, namanya duduk tawarruk, iaitu duduk sebagaimana dalam tahiyat akhir, itu lebih rehat. Dan pilihan yang ketiga disebut dalam bahasa Arab sebagai tarabbu'. Orang Melayu panggil duduk bersila. Ini barangkali cara duduk yang paling rehat. Apapun kalau kita lengah, kita tukar-tukar antara 3 cara duduk ini. Elakkan dalam majlis ilmu, seumpama melunjurkan kaki. Mungkin tuan-puan perasan di masjid, ada setengah dia tak perasan majlis ilmu, dia selamba lunjur kaki macam itu, itu kuranglah dari segi adabnya. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berjalan,
Pertama, dengan tidak kita tu bersembang-sembang, berlawak jenaka, ataupun di zaman moden ini, iaitu tidaklah kita tu sibukkan diri kita dengan gadget, dengan handphone, ya. Maka yang paling cantik kalau kita mampu offkan handphone tersebut. Tapi kalau tak mampu, mungkin kerana kita on call atau setengah standby atau apa, kita silentkan supaya bunyi daripada handphone itu tidak mengganggu majlis ilmu yang sedang berlangsung. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang ada kaitan dengan ilmu. Bukan sahaja manusia yang menyampaikan, yang kita panggil dia cikgu, ustaz, pensyarah, kiai, maulana, syekh dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa. InsyaAllah saya masih berharap penerbit dapat siapkan terbitan baru tu. Sebab kata dia jangka akhir bulan 10. Ini dah tak lama nak berakhir bulan 10, ya. Jadi saya harap by next class sudah masing-masing ada kitab. Maka oleh kerana dalam kitab ni ada terkandung ilmu, lebih lagi kan kitab agama ada ayat suci Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, maka kitab ini juga kita handle dengan hormat. Kita tidak letak handphone, kunci kereta dan sebagainya, apatah lagi letak di atas lantai. Sebaliknya, kalau di sini di meja lah. Kalau di masjid, kita ribai atau kita letak di atas rehan sebagai tanda kita memuliakan ilmu. Ini 3 adab yang zahir. Cara kita duduk, orang dapat nampak. Adakah kita asyik bersembang, bermain telefon, juga orang tahu. Adakah kita ada hormat kepada guru, kepada peralatan pengajian kita, juga orang boleh rasakan. Tapi ada satu adab, ini batin. Ini tak ada orang lain tahu. Ini hanya rahsia antara kita dengan Allah. Apa dia? Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ya Allah, aku berada dalam majlis ilmu pada saat ini. Moga-moga dengan itu engkau redha kepada saya. Mungkin pada peringkat awal sebahagian hadir kerana jabatan arahkan ataupun bagi jemputan. Tak tolak jemputan macam tak kena pula, hadir je lah. Mungkin peringkat awal ada bercampur bau. Tapi seterusnya tu kita cuba murnikan niat kita tu 100% supaya itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi moga-moga Allah berikan taufik hidayah pada kita semua untuk kita itu bukan saja berilmu, bahkan beradab di dalam beragama. Baik. Jadi kitab ini dipilih. Kekeliruan umat inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul Hafizahullah. Mungkin sebahagian pernah dengar kuliah-kuliah beliau dalam radio dan TV. Adalah kerana terkandung dalam kitab ini isu-isu yang kerap menjadi kekeliruan dalam masyarakat, bahkan menjadi punca perbalahan. Dan bahkan sebahagiannya, sebab saya juga pernah terlibat dengan panel dipanggil deradikalisasi orang-orang yang terpengaruh dengan ISIS, dengan Daesh dan sebagainya. Itu rupanya berpunca daripada salah faham benda-benda macam ini. Kemudian tidak dirawat, tidak dikawal, akhirnya membawa kepada ekstremisme yang lebih teruk, iaitu sudah pergi kepada terorisme, sudah pergi kepada nak menjalankan aktiviti keganasan. Jadi eloklah kita sama-sama fahami isu ni. Sekurang-kurangnya kita boleh sampaikan keterangan ini kepada orang-orang terdekat dengan kita, rakan setugas, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Bab yang pertama yang kerap menimbulkan kekeliruan adalah bab bid'ah. Bulan ini, khususnya maksud saya bulan Rabiul Awal ini, saya perhatikan suasana sangat meriah dengan sambutan Maulidur Rasul, ya. Bahkan semalam pun saya masih lagi dijemput menyampaikan ceramah khas Maulidur Rasul di Kajang. Sedar atau tidak, ada segelintir ahli masyarakat yang menganggap perbuatan kita menyambut Maulidur Rasul itu sebagai perbuatan yang sesat. Maka memandang kita ini sebagai orang yang sesat, yang akan masuk ke dalam neraka. Ini penting untuk kita tahu sebenarnya bid'ah daripada secara ilmiahnya atau apa isu dia. Baik. Saya ulang, kerana untuk manfaat rakan-rakan yang baru hadir kali pertama. Apa-apa yang kita nak bincang, kita kena ingat takrif dahulu. Kalau kita tak define betul-betul isu yang kita bincangkan, nanti ke sana kemari. Baik, bid'ah itu apa dia? Bid'ah ini adalah satu perkara baharu yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Asalkan dulu tak ada,
sekarang baru ada, maka namanya bid'ah. Sebagai contoh mudah ya. Pertama kali warga negara yang berusia 18 tahun tapi belum 21 tahun dibenarkan mengundi dalam PRU 15. Maka dari segi bahasa, mengundinya yang 18 sebelum dari 21 itu adalah bid'ah. Sebab kita buat satu benda yang belum dibuat sebelum ini. Sebelum ini hanya yang 21 ke atas saja. Okey. Ataupun misalnya katanya katakan tak ada lagi yang namanya kereta terbang. Kalau kapal terbang sudah ada. Kereta terbang belum ada lagi. Lalu pertama kali orang cipta kereta terbang, Masya Allah kan senang kalau jam kita terbang saja. Kalau dia roadblock pun kita terbang saja. Rupa-rupanya polis pun ada kereta terbang lagi canggih ya. Jadi pertama kali diciptakan kereta terbang, dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Kalau tuan-puan masih ingat masa pandemik COVID-19 sedang memuncak, kita juga buat bid'ah dalam ibadah solat, iaitu kita solat jarak antara satu orang dengan satu orang ya. Kenapakah mufti-mufti kita tidak melarang? Ada sebabnya di sini, iaitu tidak semua perkara yang bid'ah itu hukumnya haram. Berbeza dengan sebahagian daripada yang sudah keliru, mereka menganggap kalau bid'ah saja mesti haram. Baik. Jadi maksud bid'ah buat satu benda baru dulu tidak ada. Sementara dari segi syarak ada dua pendekatan yang berbeza, satu pendekatan yang umum dan satu lagi pendekatan yang khusus. Pendekatan sahaja berbeza. Natijah akhir the practical consequence sama. Dari segi praktikal sama je. Okey, saya nak bagi contoh supaya kita mudah faham. Kita bayangkan dahulu dua orang tokek ladang durian yang mempunyai pendekatan yang berbeza. Tokek A pendekatan dia umum, tokek B pendekatan dia khusus. Maksudnya apa? Tokek A ni bila dia arahkan staf dia, pekerja dia, dia kata kamu pergi ke ladang kutip durian, umumnya. Dia bagi satu bakul besar, mana-mana durian yang dia jumpa kat ladang, kutip. Tetapi tokek ladang B, dia mengambil pendekatan yang khusus. Dari awal dia telah sediakan dua bakul. Arahan dia kepada pekerja dia, kamu pergi ke ladang, jumpa durian musangking, masukkan dalam bakul ni. Lain daripada musangking, kamu masuk dalam bakul satu lagi ya. Berarti dia sudah kelaskan dari awal lagi. Tapi adakah yang tokek ladang A itu nanti dia dah kumpul semua durian dalam satu bakul, dia akan jual musangking sama dengan durian kampung? Tidak. Kerana musangking lain harga dia, permintaan dia pun lain ya. Maka nanti dia akan dah bawa satu bakul penuh dengan durian tu, nanti masa nak guna, nak jual, dia akan asing-asingkan juga. Sebab tu saya kata practical consequence dia sama, dan natijah akhir dia tak ada beza. Kembali kita bawa kepada masalah bid'ah ni. Ulama yang mengambil pendekatan umum, contohnya satu orang ulama yang digelar dia sebagai Sultanul Ulama. Gelaran beliau adalah Sultan kepada para ulama. Beliau mentakrifkan bid'ah ini adalah perbuatan baharu yang tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW. Kan luas. Banyaklah perbuatan baharu yang tak ada zaman Nabi SAW. Bahkan sejurus selepas kewafatan Nabi SAW telah berlaku perkara-perkara baharu. Pelantikan khalifah misalnya. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Padahal sebelum itu Quran tertulis di sana sini. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikumpulkan orang salat tarawih di belakang satu orang imam. Sebelum daripada itu salat tarawih ni bebas. Ada yang sembahyang dengan imam ni, ada yang sembahyang dengan imam lain, ada yang sembahyang seorang-seorang. Di zaman Sayyidina Uthman ditambah azan jemaat. 3 zaman, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, azan jemaat sekali je. Bila iaitu khatib naik atas mimbar bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk azan sekali je. Tapi zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau menambah azan sebelum dari itu lagi, dengan tujuan supaya orang tahu waktu Jumaat sudah hampir, jadi mereka tidak tertinggal solat Jumaat. Jadi banyak ya perkara-perkara baru yang berlaku. Untuk ulama pendekatan yang pertama, itu semua dilabelkan bid'ah. Tetapi selepas itu baru mereka asing-asingkan. Yang baharu ni ada tak melanggar hukum? Melanggar hukum namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah buruk.
baharu tapi tak melanggar hukum. Itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Kalau ada puan-puan yang nama hasanah, maknanya baik. Ada cerita, wallah alam lah cerita betul ke cerita tu, rekaan. Satu orang poligami, ada 2 isteri. Biasanya kalau ada 2 isteri ni kurang ngap lah, isteri pertama, isteri kedua tu. Tapi ada juga yang okey. Jadi yang ini kira okey sikit lah. Maknanya okey macam mana? Masa sembahyang fardu, dua-dua isteri boleh jadi makmum kepada suami. Cuma sembahyang subuh pagi tu, isteri yang pertama tu lepas sembahyang nampak ceria, isteri yang kedua lepas sembahyang nampak muram. Kenapa? Kerana masa sembahyang subuh kan 2 rakaat, bangkit daripada rakaat, suami sami Allah liman hamidah. Rupanya si pertama nama Hamidah, jadi 2 kali lah Hamidah disebut. Seronok dia, ceria. Suami jeling perasan yang seorang lagi tu tak berapa ceria. Akhirnya ceria juga lepas doa. Lepas masa doa, suami berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 2 kali juga nama yang kedua tu hasanah. Cerita dongeng barangkali, wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya supaya kita ingat, hasanah tu makna baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga kita nak kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami dari api neraka. Kalau kita tak ada masa nak doa panjang-panjang, insya-Allah doa ini pun sudah memadai. Dan nak apa lagi? Dunia dapat baik, akhirat dapat baik, selamat daripada neraka, mana tempat kita di syurga. Ya, baik. Sementara ulama pendekatan yang kedua, seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia mengambil pendekatan dari awal. Dia telah sediakan 2 kategori. Kategori pertama adalah perkara baharu, yakni bid'ah, yang bila kita cek, ulama-ulama cek, tak ada dalil yang menyokong. Yang ini mereka namakan bid'ah. Kenapa? Tak ada dalil. Sementara perkara-perkara baharu yang bila ulama cek dan semak, mereka dapati disokong oleh dalil, maka yang itu mereka tidak namakan bid'ah. Dari awal mereka tidak namakan bid'ah. Ini pendekatan khusus, mana ada 2 bakul dari awal. Tapi natijah akhirnya sama. Yang dinamakan bid'ah sahaja oleh ulama pendekatan yang kedua ni, yang tak ada dalil ni, itulah bid'ah sayyi'ah, bid'ah buruk di sisi ulama pendekatan yang pertama. Yang tidak dinamakan bid'ah langsung ni, kenapa? Kerana ada dalil yang menyokong. Contohnya macam kita sembahyang jarak-jarak. Kalau nak cari dalil yang khusus Nabi SAW sembahyang jarak-jarak, memang tak ada. Atau Nabi SAW suruh kita sembahyang jarak-jarak, memang tak ada. Habis ulama-ulama berani benarkan kerana ada dalil bahawa Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan kemudaratan berlaku. Jadi data dan fakta yang dibentang kepada mufti-mufti kita pada masa itu, kalau duduk jarak dekat antara satu sama lain, kemudaratannya adalah risiko jangkitan COVID-19. Lebih-lebih lagi pada masa itu, kita masih ingat, kalau jangkit COVID-19 ni ibarat kata maut tu mengintai-intai. Sekarang dah jadi macam biasa pula ya. Kena COVID, ya kuarantin sendirilah, berapa hari dah sihat. Nah, rupanya masya-Allah ya, body kita ni Allah jadikan ada sistem yang mana bila dia dah encounter ancaman tu, dia dah develop satu bentuk pertahanan. Dia jadi makin immune ya. Baik. Selesai. Jadi kesimpulannya, dari segi teknikal, kalau dari segi literal, asal benda tu baru dulu tak ada, namanya bid'ah. Dari segi teknikal, ulama ada 2 pendekatan. Pendekatan umum, tak ada zaman Nabi, namanya bid'ah. Lepas tu tengoklah, kalau disokong oleh dalil, hasanah. Tak disokong oleh dalil, sayyi'ah. Ulama pendekatan yang kedua, dia tengok awal-awal, disokong oleh dalil atau tidak. Tak disokong, itulah bid'ah. Oh, ada sokongan dalil, jangan namakan bid'ah. Jadi tidak perlu berbalah lah, istilah yang berbeza itu biasa. Yang penting isi dia sama. Kemudian pembahagian bid'ah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita sendiri, dan Imam Syafi'i ini termasuk generasi yang dipanggil generasi salaf. Salaf dari segi bahasa makna dahulu, dan salaf juga boleh makna hutang ya. Ada elemen mana kita dulukan duit, nanti dibayar kemudian, hutang.
Tapi salaf dari segi istilah merujuk kepada 3 generasi awal umat Islam yang gemilang, ya. The golden generation of Muslim, iaitu sahabat Nabi, murid pada sahabat Nabi disebut tabi'in, dan orang yang belajar dengan murid sahabat Nabi namanya tabi'in. Ini 3 generasi dianggap generasi yang paling cemerlang berdasarkan hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi kurun saya. Itu sahabat. Summal lazina yalunahu, kemudian daripada itu yang lepas daripada mereka iaitu tabi'in. Summal lazina yalunahu, kemudian yang lepas daripada itu iaitu tabi'in. Imam Syafi'i termasuk tabi'in, wafat meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah, 204, ya. Kita sekarang 1444, ya. Imam Syafi'i meninggal 204, ya. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, dalam bab bid'ah ni memberi keterangan yang ringkas tapi jelas dan tuntas. 3 poin saja Imam Syafi'i cerita bab bid'ah ini, ya. Poin yang pertama, kalau tuan-tuan nak catatkan, iaitu al-bid'atu bid'atani. Catat terjemahannya, perkara bid'ah, 2 jenis bid'ah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Terjemahannya, terpuji, iaitu yang pertama, dan terkeji. Itu yang kedua, ya. Yang pertama terpuji, makna elok. Yang kedua terkeji, maknanya tidak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Makna perkara bid'ah yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang sebegitu adalah terpuji. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, yakni bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah itu terkeji. Selesai. Saya ulang, ya. Yang poin yang pertama, perkara bid'ah 2 jenis. Poin yang kedua, jenis yang pertama terpuji, jenis yang kedua terkeji. Poin yang ketiga, yang mana selari dengan ajaran Nabi terpuji, yang mana bercanggah dengan ajaran Nabi terkeji. Selesai. Ada orang kata macam ni, tapi Ustaz, Nabi kata semua bid'ah sesat. Ustaz ni nak ikut Nabi kan ikut Imam Syafi'i? Ada orang macam tu. Jawabnya, pastilah kita ikut Nabi. Tapi soalan sebenar adalah, nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama', atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu sendiri? Tentulah kita nak ikut Nabi ikut kefahaman ulama'. Imam Syafi'i ini sangat hampir dengan Nabi SAW. Maknanya guru Imam Syafi'i dengan Nabi itu hanya selang 1 atau 2 generasi saja, terus sampai pada sahabat murid Nabi. Tentulah kita nak ikut seumpama ini dalam memahami hadis Nabi. Baik. Soalan yang kedua, bid'ah ni kan benda baru. Kata Imam Syafi'i, kalau selari dengan ajaran Nabi terpuji, kalau bercanggah dengan ajaran Nabi terkeji. Macam mana nak tahu selari atau bercanggah? Nabi dah wafat. Kalau Nabi SAW masih hidup, Nabi boleh beritahu, jangan buat macam ni, ini Allah larang. Atau Nabi beritahu, ni bagusnya, Allah, malaikat tulis pahala ni. Sekarang Nabi dah wafat, berlaku benda baru, macam mana nak tahu? Jawabnya, itu adalah tanggungjawab ulama'. Kan dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama' merupakan pewaris kepada para nabi. Banyak mana harta yang ulama' waris? Tak ada. Berarti ulama' mewarisi ilmu daripada para nabi, maka mewarisi tugas para nabi. Macam yang baru ni lah. Bila nak tentukan, boleh ke sembahyang jemaah jarak-jarak macam ni? Ini tak berlaku zaman Nabi. Itu kan ulama' yang kaji. Apa sebab boleh? Sebab nak menolak kemudaratan. Agama kita menuntut supaya kemudaratan itu dielakkan dan sebagainya. Baik. Setakat ini, tuan-puan ada sebarang soalan? Kalau tak ada, saya nak move kepada perbincangan selanjutnya. Baik. Ada? Boleh. Seterusnya, pembahagian yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu, membahagikan bid'ah kepada 2 itu dipersetujui oleh hampir semua ulama' sejak dari dulu sampai sekarang. Antara ulama' terkenal yang setuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau tuan-tuan ada kitab nanti ada tercatat dia, tak perlu tulis.
Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Imam Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Kan ada Ustaz ahli politik UMNO nama Fathul Bari. Itu mungkin ayahnya ambil sempena nama kitab Fathul Bari. Kemudian Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tabyin fi Syarhil Arba'in, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Kenapa saya kata take note Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala? Kerana Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam keadaan beliau setuju dengan pembahagian Imam Syafi'i bid'ah terbahagi dua, beliau membahagikan bid'ah kepada 5. Dia kadang-kadang kawan-kawan yang anti dengan bid'ah hasanah ni, dia tak setuju adanya bid'ah yang baik. Dia kata, itulah kamu, kan dah susah, kata dia. Kalau ikut macam kami senang, asal bid'ah sesat baka. Tapi tu hari dia semayang jarak-jarak juga. dia sembang je ya. Asal bid'ah sesat, ni kamu dah bagi-bagi kan dah susah. Ada yang kata 2, kemudian khilaf, ada yang kata 5. Sebenarnya pembahagian bid'ah kepada 2 dan 5 bukan khilaf. Ia hanyalah bertanya soalan yang berbeza, tapi benda sama. Saya bagi contoh ya. Kalau saya tanya kepada penganjur kelas kita ni, boleh tak saya dapatkan data yang hadir kelas kita ni dari segi jantina dia, saya nak tahu ya. Maknanya perempuan berapa orang ya, lelaki berapa orang yang hadir ya, saya nak tahu. Jadi tentulah saya akan dapat 2 kategori, satu lelaki, satu perempuan. Dan kebanyakan borang pun dia tulis macam itu kan? Sex male or female. Tapi kalau dia tulis sex saja, dia tak tulis male or female, kadang-kadang ada orang salah faham. Dia jawab twice a week. Itu seks lain, twice a week. Orang tanya lain, kau jawab lain. Jawablah male ataupun female. Okey. Bukankah ada yang khunsa? Khunsa ni jarang. Oleh itu benda yang jarang ni dianggap macam tak ada. Sebab tu jarang kita jumpa orang lelaki, perempuan, pondan ataupun khunsa. Jarang. Kita hanya jumpa lelaki atau perempuan. Tetapi kalau saya tanya, saya nak tahu yang hadir kelas kita ni, mereka ni berasal dari negeri mana. Memanglah sekarang dah bertugas di KL, tapi tentu mungkin ada orang Kedah, mungkin ada orang Johor, mungkin ada orang Perak, mungkin ada orang mana-mana. Saya just nak tahu. Tiba-tiba saya dapat senarai ada 5 pula kategori. Yang ini dari Kedah, yang ini dari Perak, yang ini dari Johor misalnya. Ada 5 kategori. Adakah orang yang berbeza? Orang yang sama juga. Habis yang ni 2 kategori, ini 5 kategori. Ialah soalan yang berbeza. Soalan pertama, saya nak tahu jantina, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Of course ada 2 kategori saja, lelaki, perempuan. Soalan yang kedua, saya nak tahu negeri asal. Tiba-tiba kebetulan yang datang ni ada 5 negeri. Jadi 5 kumpulan, tapi orang-orang yang sama. Ini yang berlaku. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membahagikan bid'ah kepada 2, soalan beliau, bid'ah ni, baharu ni, selari ke bercanggah dengan ajaran Nabi? So ada 2 je lah. Satu selari, satu bercanggah. Yang selari Imam Syafi'i istilahkan terpuji, yang bercanggah Imam Syafi'i istilahkan terkeji. Tapi Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, yang beliau setuju dengan Imam Syafi'i, beliau tanya soalan lain. Apa soalan beliau tanya? Apa hukum bid'ah? Penting tuan-tuan ingat, bid'ah bukan hukum. Ada orang bila kita tanya dia, Ustaz apa hukum begini-gini? Bid'ah kata dia. Tuan-tuan masih ada hak untuk bertunggu jawapan seterusnya. Kenapa? Kerana bid'ah itu bukan hukum. Kita tanya hukum, Ustaz apa hukum sambut maulid? Bid'ah dia kata. Kita kebir-kebir lagi. Saya tak jawab, belum. Ustaz belum jawab, saya tanya hukum. Bid'ah tu saya tahu. Memang zaman Nabi tak ada sambutan maulid macam kita buat ni. Itu saya dah tahu. Saya nak tahu hukum. Haram ke? Wajib ke? Sunat ke? Itu namanya hukum. Maka hukum syarak yang bersangkutan dengan orang mukallaf, orang tak mukallaf, perbuatan dia tak ada hukum. Bahkan dalam undang-undang civil pun, undang-undang jenayah civil pun, kalau sesuatu jenayah dilakukan, kemudian peguam dia bawa defense insanity. Dia kata anak guam dia ni ketika melakukan perbuatan tersebut, dia tak tahu nature perbuatan dia itu, dia gila. Maka kalau terbukti
mahkamah akan lepaskan dia dari tuduhan, tetapi akan arahkan supaya dia ni dirawat di mana-mana pusat rawatan. Dalam hukum Islam juga sama ya. Orang yang tak mau mukallaf, perbuatan dia tak ada hukum. Ustaz, apa hukum orang gila buat macam ni tak ada hukum? Apa hukum kanak-kanak tak ada hukum? Tapi walaupun tak ada hukum, bukanlah berarti kita boleh biarkan saja dia buat benda-benda yang memudaratkan. Kalau orang gila tu yang jenis agresif, kalau dia biarkan dia rosakkan harta benda atau dia mengancam nyawa orang lain, dia perlu disimpan di hospital, rawatan sakit jiwa ke atau apa. Tapi nisbah pada diri dia, hatta kalau dia bunuh orang ataupun dia buat apa sekalipun, tak ada hukum. Hukum hanya orang mukallaf. Sebab tu orang tanya, ya, bolehkah kalau saya tak mau sembahyang? Bolehlah, jadi gila lah dulu. tak wajib lah kamu sembahyang, ya. Atau jadi perempuan ada masa-masa dia tak wajib sembahyang, bahkan haram sembahyang. Tapi kalau kamu masih seorang lelaki yang waras, malulah kalau tak sembahyang. Jadi sama taraf macam orang gila atau orang perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Baik. Jadi hukum ini yang Allah perintahkan kepada orang mukallaf ada 5. Okay. Kalau kita nak bahagikan secara besar dahulu, ada yang jenis dituntut, ada yang jenis diberi pilihan. Ada 2. Satu ada tuntutan, satu tu terpulang. 2 ya. Yang ada tuntutan tu kita boleh bagi 2 pula. Kalau nak buat apa panggil apa? Peta minda ya. Mind mapping, okay. Daripada awal tulis di situ hukum. Okey, pecah 2. Satu tuntutan, satu pilihan. Yang tuntutan tu pecah 2. Tuntut buat, tuntut tinggal. Tuntut buat ni mana suruh, dalam braket suruh. Tuntut tinggal dalam braket larang. Baik. Yang suruh itu pula boleh pecah 2. Okay. Dituntut buat, yakni disuruh secara suruhan yang pasti, tak ada pilihan. Tak ada pilihan tu maknanya apa? Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu namanya wajib. Okay. Yang jenis kedua tu dituntut buat, yakni disuruh buat, tapi tuntutan tu tak pasti, makna masih ada kelonggaran. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu yang kita sebut sunat. Dalam bahasa Arab mustahab, digalakkan. Yang sebelah sini pula tuntut tinggal, makna larang, jangan buat. Pun ada 2 level. Satu level yang putus, makna tak ada pilihan. Kalau kamu buat juga berdosa. Itu namanya haram. Satu lagi tu walaupun disuruh tinggal, makna jangan buat, tapi masih ada kelonggaran. Maksudnya apa? Kalau buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Itu namanya makruh. Ya, wajib, sunat ataupun mustahab, haram, makruh. Tinggal satu lagi hukum, namanya mubah, harus, terpulang. Macam makan. Kamu nak makan apa? Roti canai? Boleh. Nasi lemak? Boleh. Pilihlah. Tak ada misalnya bermula memakan nasi lemak itu lebih afdal daripada roti canai, itu tak ada. Masing-masing punya pilihan lah. Tapi dia boleh berubah juga hukum dia. Boleh berubah hukumnya, misalnya kalau makan babi, ya haram. Tapi kalau dalam keadaan orang tu misalnya tersesat dalam hutan, dah kebuluran, kalau tak makan boleh mati, yang ada hanya babi, ya makan. Tapi jangan pula sampai tersandok makan. Itu kan sekadar nak selamat nyawa. Agak-agak macam mana boleh selamatkan nyawa, banyak itulah makan. Lebih pada itu dia kembali pada hukum asal, iaitu haram. Ataupun makan nasi lemak tapi siang bulan Ramadan, haram juga. Jadi asal hukumnya harus. Baik. Jadi bila perkara baharu, bila perkara bid'ah ini ditimbang atas neraca hukum, maka dia akan jatuh pada salah satu. Kalau wajib, namanya bid'ah wajibah. Kalau sunat, bid'ah mustahabbah. Kalau harus, bid'ah mubahah. Kalau makruh, bid'ah makruhah. Kalau haram, bid'ah muharramah. Kita dalam kitab nanti ada dia bagikan contoh-contoh sekali ya. Baik. Jadi sekarang ni kena catat dululah ya, sebab belum ada kitab. Kalau ada kitab nanti pun catat juga ya, tambahan-tambahan itu. Biar macam kalau boleh ya, kitab kita mengaji ni comot dengan catatan-catatan. Kalau kitab kita beli clean sampai habis mengaji tu, maknanya kita tak fully utilize ya. Ada setengah tok guru kata biar kitab kita tu berjanggut. Dia berjanggut sana janggut sini ya, maknanya kita tu fokus dan mencatat. Baik. Bila ditimbang atas neraca hukum yang 5,
jatuh atas timbangan wajib dipanggil bid'ah yang wajib. Mana contoh bid'ah yang wajib? Iaitu misal belajar nahwu ataupun grammar bahasa Arab untuk orang yang nak faham Quran hadis. Zaman Nabi mana ada sahabat belajar nahwu, belajar grammar bahasa Arab? Tak ada. Tapi memanglah mereka dah mahir grammar sebab mereka memang native speaker, dari awal lagi mereka dah tahu. Tapi bila Islam berkembang, kan ramai juga orang yang non-Arab masuk Islam. Dan di kalangan yang non-Arab ni sebahagiannya tu nak jadi ulama. Mereka tu nak faham Quran hadis. Maka untuk mereka wajib belajar nahwu bahasa Arab. Sebab apa? Dia ada satu kaedah besar ya, supaya kita faham. Kaedah ni dalam bahasa Arab disebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu dia menjadi wajib juga. Asalnya tak wajib ya. Misalnya asalnya tak wajib pun ada pasukan polis. Tak ada dalil kata mesti ada pasukan polis. Tapi menjaga keselamatan wajib tak wajib. Mengelakkan orang bunuh orang wajib. Dan tak sempurna kewajipan itu kecuali ditubuhkan satu pasukan yang mengawal perkara-perkara ini, maka menubuhkan itu betulkan jadi wajib. Pada bahasanya tidak. Jadi sama tadi. Sebenarnya tak wajib belajar nahwu bahasa Arab. Yang wajib apa? Yang wajib beramal dengan Quran dan hadis. Bolehkah kita beramal dengan Quran hadis kalau apa yang Quran hadis cakap kita pun tak faham? Tak boleh lah. Kadang-kadang bila kita keluar negara, ke negara yang bahasanya itu kita tak faham dan dia pula tak pandai cakap orang putih, kita pun tak pandai cakap bahasa dia. Kadang-kadang bila kita sampai ke airport, pegawai immigration dia bagi arahan dalam bahasa dia. Kita bukan tak nak ikut, tapi aku tak faham kau suruh apa. Kita tanya, what do you want me to do? Dia tak faham pula kita cakap orang putih. Jadi poinnya adalah nak beramal kena faham. Dan tak boleh faham Quran hadis dengan kefahaman yang tepat kecuali orang tu mahir grammar bahasa Arab. Makanya belajar grammar bahasa Arab ni menjadi wajib untuk orang yang nak gali hukum daripada Quran dan hadis. Untuk kita yang tak buat kerja tu tak wajib lah. Kalau tak jenuh dah, berdosa lah kita semua tak belajar nahwu. Tak belajar fa'il, maf'ul, tak belajar apa semua, tak ada. Untuk yang nak faham Quran dan hadis saja wajib belajar nahwu. Jadi belajar nahwu ni bid'ah tapi hukumnya wajib. Saya bagi contoh yang lain. Bid'ah yang boleh jadi wajib, iaitu bid'ah menetapkan harga siling bagi barang-barang yang dijual. Dipanggil apa? Maximum price ya. Mana kalau peniaga jual lebih pada harga tu, diketahui oleh pihak berkuasa, dia boleh denda. Perbuatan itu adalah bid'ah. Bahkan bukan setakat bid'ah maknanya Nabi tak buat. Nabi SAW pernah diminta supaya buat dan bagi dia tak nak buat. Masa harga barang naik di zaman Nabi SAW, hati-hati juga ya. Di musim-musim PRU ni kadang-kadang macam-macam janji ditaburkan ya. Kalau pilih saya, harga barang turun. Harga barang naik turun bukan ada kaitan dengan perubahan kerajaan semata-mata. Dia ada kaitan dengan demand and supply. Dia ada kaitan dengan suasana politik luar negara. Negara supplier tu ada masalah dan sebagainya. Dia banyak faktor. Jadi zaman Nabi SAW pun berlaku kenaikan harga barang. Lalu ada satu sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta, wahai Rasulullah, tolonglah tetapkan harga. Yang tak tahan harga barang naik. Nabi SAW tak mahu. Dan Nabi SAW bagi sebab kenapa tak mahu. Nabi bagi tahu, saya tak nak jumpa Allah dalam keadaan saya ada menzalimi orang. Baik pada darah dia, mana pernah pukul orang, cederakan orang dan sebagainya, atau pada harta dia. Jadi difahami di situ bahawa menetapkan harga siling itu zalim. Zalim kepada harta peniaga. Sebab pada zaman itu biasalah bila kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman kurang menjadi, hasil kurang, permintaan tinggi, bekalan kurang, automatik harga naik. Tengok durian sudah. Durian masa belum musim bukan main mahal lagi. Berkira kita nak beli. Tapi kalau isteri mengidam, ya belilah juga. Mengidam-mengidam ni kadang terpaksa berkorban lah. Tapi kalau boleh kita beli time supply dia dah banyak. Itu kadang-kadang lebih bang, RM10 seplastik. Masya-Allah. Ya. Jadi Nabi SAW tak mahu kerana bila dalam keadaan macam itu, permintaan tinggi, supply kurang, memang peniaga terpaksa jual mahal. Dia pernah dapat barang susah. Kalau kita kata tak, kamu tak boleh jual lebih pada harga sekian, kita zalim pada dia.
Tetapi kenapa para alim ulama lama selepas daripada kewafatan Nabi SAW berfatwa bahawa pemerintah boleh, bahkan ada kalanya wajib menetapkan harga sili. Dan jelas-jelas Nabi tak nak buat, bukan setakat bid'ah, Nabi tak nak buat. Kerana para ulama mereka tidak kaku, tidak beku dalam menilai keadaan. Jadi mereka nilai keadaan itu sudah berubah. Zaman Nabi SAW kenaikan harga barang disebabkan sebab-sebab semula jadi. Kurang hujan, tanaman kurang, hasil kurang, so barang harga naiklah. Zaman mereka tidak. Zaman mereka kenaikan harga barang disebabkan oleh ketamakan peniaga. Peniaga sebenarnya ada barang, tapi apa yang dia buat, dia monopoli market dulu. Mana dia jadi sole distributor, dia jadi pengedar tunggal. Kalau dia salah seorang pengedar, tak jadi taktik tu. Kalau kau naikkan harga barang, orang beli pada supplier lain. Dia akan jadi pengedar tunggal dahulu. Bila dia dah pegang market, masa tu dinaikkan harga barang sesuka hati. Jadi kata para alim ulama, yang wajib dibuat adalah mengelakkan kezaliman. Zaman Nabi SAW, cara nak elakkan kezaliman, jangan tetapkan harga, biar market tentukan harga. Sebab kalau kamu tetapkan harga, kamu menzalimi peniaga. Zaman kita, cara nak elakkan kezaliman adalah kita kena tetapkan harga. Kalau tidak, peniaga akan menzalimi pengguna. Jadi walaupun bid'ah, penetapan harga itu boleh berubah hukum jadi wajib. Contoh kedua, iaitu bid'ah yang sunat. Apa dia? Seperti mendirikan sekolah dan tempat pengajian bagi tujuan menuntut ilmu. Kenapa tak wajib? Tadi Ustaz kata kalau nak faham Quran hadis tak boleh faham kecuali dengan bahasa tahu nahwu Arab, wajib belajar nahwu Arab. Kan kita nak menuntut ilmu kena ada sekolah, kena ada tempat pengajian. Kenapa hanya sunatnya tak jadi wajib? Jawapannya kerana sekolah dan tempat pengajian ini hanyalah salah satu cara. Orang boleh dapat ilmu juga tanpa pergi sekolah. Saya masih ingat ketika saya bersekolah di Perak, bila kita pergi dengan kuliah di masjid, orang-orang tua ni bawa kitab ke masjid. Jadi lama-kelamaan ada yang jadi alim. Jadi tak mestinya di sekolah. Di masjid boleh menuntut ilmu, di rumah tok guru boleh menuntut ilmu. Jadi oleh kerana sekolah dan juga tempat pengajian ini hanya salah satu daripada jalan, maka hukumnya sunat. Contoh bid'ah yang harus: bersalam selepas solat subuh dan selepas solat asar. Kenapa Ustaz Mahdi letak solat subuh, solat asar? Kerana ini pernah ditanya kepada Imam Nawawi satu masa dulu. Kalau zaman kita, tak perlu nak sebut solat subuh, solat asar. Kenapa? Sebab kita solat apa pun kita bersalam. Pasal tak? Pas solat zuhur kita salam, pas solat isyak pun kita salam. Tapi zaman Imam Nawawi, orang hanya bersalam lepas solat subuh dan lepas solat asar. Kemungkinan kerana dua waktu ni tak ada solat sunat ba'diyah. Kalau solat zuhur kan ada ba'diyah, maghrib ada ba'diyah, isyak ada ba'diyah. Oleh kerana dua waktu ni tak ada ba'diyah, mereka ada waktu lapang, mereka bersalam-salaman. Dan orang tanya Imam Nawawi, apa hukum bersalam lepas solat subuh dan asar ni? Jawab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini tidak dilakukan oleh salafus soleh. Mana benda ni bid'ah. Bersalam lepas solat ni benda baru. Zaman sahabat dulu sahabat tak buat. Tapi Imam Nawawi orang alim. Imam Nawawi tahu bid'ah bukan hukum. Masyarakat tanya hukum, maka nak tetapkan hukum kena tengok dalil. Bukan ni baru, tak ada zaman Nabi, haram, tak ada. Tengok dalil. Jadi Imam Nawawi ni ulama besar. Dalam dada beliau ada ratusan ribu hadis. Dalam dada, bukan dalam buku. Kemudian Quran memang confirm hafal lah. Ilmu dan sebagainya ada banyak dalam dada beliau. Beliau tak jumpa dalil yang mana secara khusus Nabi suruh bersalam lepas solat. Kalau suruh bersalam secara umum ada. Jadi kalaulah ada suruhan, katalah ada Nabi suruh kamu lepas sembahyang jemaah hendaklah kamu bersalam-salaman, maka mungkin hukumnya wajib ataupun sunat. Tapi tak ada. Imam Nawawi cari, tak ada juga dalil Nabi melarang. Kalaulah ada dalil Nabi melarang, katalah Nabi SAW bersabda, kamu kalau berjumpa dengan rakan-rakan kamu hendaklah kamu bersalam-salaman, kecuali lepas solat jangan salam. Misalnya lah kalau ada. Maka bersalam itu boleh jadi haram ataupun makruh. Kenapa? Sebab Nabi larang. Larang ni asalnya dia agak haram lah, tapi kadang-kadang jadi makruh. Boleh jadi juga larangan untuk makruh. Tak ada. Bila tak ada dalil yang menyuruh, ternafilah wajib dan sunat.
Bila tak ada dalil yang melarang, ternafilah haram dan makruh. Maka tinggal tersisa satu lagi hukum, namanya harus, mubah. Maka Imam Nawawi berfatwa bersalam-salaman selepas daripada solat ini adalah bid'ah yang harus. Baik. Yang Imam Nawawi kata bid'ah yang harus, kalau orang itu sebelum solat dah berjumpa, mungkin datang awal, dah menyembang dah pun, tapi oleh kerana dah terbiasa, lepas solat salam lagi, yang tu yang harus. Tapi kalau memang masuk-masuk tak jumpa lagi, ya, terus semayang, lepas semayang jumpa kawan, itu bid'ah yang sunat. Kerana memang kita disunatkan bersalam ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita. Baik. Selesai ya, bid'ah yang harus. Contoh lagi bid'ah yang harus, iaitu melapangkan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Zaman Nabi SAW, makanan ni urusannya sempit. Kita tahu kan Nabi SAW ada hari-hari makan, ada hari tak makan. Bahkan ada hari-hari Nabi SAW terpaksa ikat batu di perut, supaya rasa lapar tu tidak begitu mencengkam. Sebab bila ketat ni kurang sikit lapar. Kita, apa beza cara makan Nabi dengan cara makan kita? Setengah orang kata hanya beza ayat je Ustaz. Oh, beza ayat macam mana? Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Kan macam tu beza ayat. Beza susunan ayat tu punya beza besar. Makan sikit-sikit dengan sikit-sikit makan tu lain. Habis berdosa lah kita. Kita buat benda yang Nabi tak buat. Ya, kita pagi ada breakfast, kemudian ada snack, ada lunch, ada minum petang, ada dinner, ada supper. Orang Jawa kata apa? Mentong. Ada mentong. Ya. Oh, ini bid'ah betul. Haram lah kita. Tidak. Ini termasuk bid'ah yang harus. Pakaian pun macam tu. Jangan kata orang perempuan. Orang perempuan yang saya faham lah ya, dia pilih pakaian dengan mata. Maksud apa maksud pilih pakaian dengan mata? Kalau dia tengok pakaian ni dah pakai kata minggu lepas, dia tak pakai. Dia kena pakai yang kata recycle balik pun dalam tempoh 2 minggu baru pakai balik. Dia tengok dengan mata. Dan dia tengok matching ke tak matching. Ya tak? Kan Pak ni kan tak matching pula dengan tudung, dengan handbag, dengan kasut. Lelaki pilih pakaian dengan hidung. Dia ambil, boleh pakai lagi. Dia ambil rasa macam pening ni lah, tak boleh pakai. Yang gelak ni itulah amalan dia. Kita mudah ya, orang lelaki ni saya masih okey bau dia, kita boleh pakai lagi. Zaman Nabi SAW, pakaian ni tak mewah. Bahkan ada setengah orang lepas sembahyang dia terpaksa bergegah balik. Bila orang tanya, kenapa kamu tak tunggu wirid dulu ke apa ke? Orang rumah nak sembahyang, satu pakaian di share oleh 2 orang. Mana kalau suami tak balik, orang rumah nak tutup aurat, tak ada baju. Maka kita ni bermewah dengan baju, ya, paling tidak ada 2 helai baju untuk 7 hari, ya, 14 helai. Perempuan saya tak nak tanya lah, soal pun ada isteri juga. Kadang tak bila dia pakai pun tak tahu penuh, ya. Maka banyak baju ni bid'ah. Adakah haram? Tidak. Ia bid'ah yang harus. Kerana tidak dilarang. Dalam agama kita makan banyak, kita pakaian kita banyak, tidak dilarang. Cuma kalau standard orang tasawuf, dia nak zuhud lah, dia tak maulah makan banyak, nanti malah nak ibadat. Dia tak maulah pakaian itu sampai membazir, baik dia sedekah pada orang. Itu soal lain. Soal hukum harus, boleh. Tempat tinggal lagi lah. Tempat tinggal kita paling tidak 2 bilik, 3 bilik, itu paling common lah tu. Yang 5 bilik, yang 6 bilik, bathroom attached itu. Ada pula yang ada swimming pool, ada gym lagi, Masya Allah. Ada lift. Ada rumah-rumah sekarang ada lift. Itu bid'ah. Zaman Nabi SAW rumah sempit je. Sempit macam mana? Sekira-kira Nabi SAW salat tahajud, bila Nabi nak sujud, Nabi terpaksa sentuh sikit kaki Sayyidina Aisyah pun bengkokkan kaki, Nabi boleh sujud. Bila Nabi bangkit, Sayyidina Aisyah barulah lunjurkan balik. Sempit. Makam Nabi SAW, makam Nabi di Masjid Nabawi, itulah rumah Nabi dengan Sayyidina Aisyah. Kecil je. Habis kita rumah besar ni, berdosa lah tak ada. Ini bid'ah yang harus. Bid'ah yang makruh, maknanya kalau kita tak buat lagi elok. Tapi banyak yang buat. Apa dia? Menghiasi masjid dengan ukiran. Masjid zaman Nabi, mana ada ukir-ukir? Masjid zaman Nabi ni, ni kawasan masjid. Jadi masuk situ, itu masjid. Kapet apa pun tak ada. Sembahyang atas tanah je. Ya. Zaman kita dah lah, kita letak dinding dan sebagainya, okey lagi. Tak nak bagi binatang apa masuk, ya. Yang kita ukir tu apa faedah dia? Buat bunga, buat apa faedah?
Tak ada kaitan pun dengan fungsi masjid. Fungsi masjid ibadah, ilmu. Adakah dengan ada ukiran tu kita lebih khusyuk? Bahkan sebaliknya. Kadang-kadang setengah orang dia daripada Allah Akbar masjid tu tak biasa datang, first time datang. Lepas takbir lah, macam cantik ukiran masjid ni. Agak siapa kontraktor ni? Kalau murah nak juga buat rumah aku. Sampai bagi salam. Duk mikir pasal ukiran. Maka benda-benda yang dibuat di masjid yang tak ada kaitan dengan fungsi masjid, maka ialah bid'ah yang makruh. Termasuk chandelier. Kalau chandelier itu hanya untuk hiasan, makruh. Jadi sarang burung, sarang cicak tu makruh. Tapi kalau memang untuk menerangi masjid, itu tak apa. Aircon bid'ah juga, tapi itu untuk orang selesa. Kapet bid'ah juga, tapi selesa semayang atas kapet. Tapi yang tak ada kaitan dengan fungsi masjid, makruh. Baik, yang terakhir, iaitu bid'ah yang haram. Berarti kalau buat berdosa. Yang diberi contoh dalam buku ini adalah bid'ah dalam akidah, iaitu bid'ah fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Bid'ah dalam akidah, tuan-tuan kena ingat, tak ada hasanah. Yang kata bid'ah terpuji, bid'ah hasanah, itu dalam amalan. Amalan tak ada zaman Nabi, tapi bila dicek tak melanggar syarak, boleh hasanah. Tapi kalau akidah tak mungkin ada bid'ah hasanah. Kenapa? Akidah ni kepercayaan. Bid'ah ni benda baru. Bid'ah dalam akidah berarti kepercayaan kita berlain daripada kepercayaan Nabi. Kalau kepercayaan kita sama dengan Nabi, orang tak bagi bid'ah. Boleh ke kepercayaan lain daripada kepercayaan Nabi itu jadi hasanah? Tak mungkin. Maka paling tidak bid'ah dalam akidah membawa kepada dosa besar, orang tu wajib bertaubat. Dan sebahagian bid'ah dalam akidah bawa kepada kufur, jadi kafir. Contohnya bid'ah Qadariyah. Qadariyah ni dinafikan takdir Allah. Dia kata Allah cipta manusia, lepas tu manusia buat apa tu bukan takdir Allah, manusia buat sendiri. Mana Allah pun tak tahu kita nak buat apa. Lepas kita buat, baru Allah tahu. Ini bid'ah bawa kepada kufur. Kerana menafikan takdir Allah, menafikan ilmu Allah, ya kafir. Ada juga bid'ah tidak sampai jadi kafir tapi berdosa. Seperti bid'ah Jabariyah. Jabariyah ni dia terbalik pada Qadariyah. Qadariyah kata manusia cipta Allah, perbuatan manusia itu manusia sendiri, tak ada kena-mena dengan Allah. Jabariyah terbalik pula. Manusia cipta Allah, manusia ni tak ada perbuatan. Apa saja semua perbuatan Allah belaka. Berarti kita ni macam bulu ditiup oleh angin je. Natijahnya dia menyalahkan takdir. Contoh dia jenis tak semayang. Lalu kita nasihat dia, kata bang, abang bukannya muda lagi, bukan remaja lagi, umur dah 40 lebih, bawa-bawa dah semayang. Macam mana Ustaz? Saya ni memang Allah dah takdirkan tak semayang. Macam tu. Allah dah takdirkan saya berjudi, Allah dah takdirkan saya minum arak. Nak buat macam mana? Redha je lah. Orang macam ni kalau kita berani, agak-agak tak ada risiko, cuba menampar dia sekali. Cuba terpeling dia, tengok dia macam mana respon dia. Pasti dia marah. Dia kata apa ustaz macam ni? Ustaz sepatut berhikmah, bukan tampar orang macam ni. Sabarlah bang, ya Allah dah takdirkan saya tampar awak ni. Kalau awak tak faham saya boleh tambah lagi. Kan akhirnya dia pun tak boleh terima juga hujah dia sendiri. Dan bahkan dia ni hanya time nak mengelak dengan agama je dia guna hujah tu. Cuba time dia lapor, ada dia kata nak macam mana ustaz, memang minggu ni Allah takdirkan saya lapor. Tak ada, time tu lapor, time tu juga cari nasi. Time tu lapor, time tu juga cari roti canai. Ini bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam akidah ni haram. Banyak sebenarnya bid'ah dalam akidah ni banyak. Kita nak kena mengaji akidah lah pula satu masa nanti. Kata tuan, biarlah kita habis kitab. Kalau boleh, biarlah kita terus habis kitab pun kita buka kitab baru. Sebab saya sendiri dalam WhatsApp saya kan ada status, ada apa? Kita boleh tulis apa kat WhatsApp? In gym, busy kan. Untuk WhatsApp saya tulis, learning is a lifelong process. Belajar ni adalah selagi hidup. Lagi kita hidup, takkan habis proses kita belajar. Ada saja ilmu yang kita belum tahu, yang kita sepatutnya tahu. Baik. Contoh bid'ah yang haram dalam amalan, contohnya adalah seperti wanita menjadi imam salat jemaat kepada lelaki. Saya bagi contoh yang betul-betul berlaku. Ini pensyarah saya dulu masa di UAE, Dr. Aminah Wadud. Dia kuat dengan fahaman feminism, liberalism. Jadi dia jadi imam, lelaki jadi makmum salat jemaat. Itu bid'ah yang haram. Kemudian ada satu kolumnis Malay Mail Online nama Farouk. Dia mencadangkan solat jemaat dilakukan pada hari Sabtu. Kerana kata dia hari Jumaat tu orang kerja, hari Sabtu orang cuti. Jadi kalau hari Jumaat kurang produktif lah, jam dan sebagainya. Buat solat jemaat hari Sabtu. Tapi setahu saya tak ada sambutan lah cadangan dia tu. Kalau ada, tu hukumnya haram. Contoh yang benar-benar berlaku,
di Pulau Pinang ada satu ajaran namanya ajaran taslim. Ajaran ni sembahyang pun dia hanya ada rukun qalbi je. Tanya, kamu tak sembahyang ke? Dah, tak nampak pun. Saya niat. Innamal a'malu binniyat, kata dia. Hanya saja amalan dengan niat. Elok orang ni kita jemput kita ke rumah, ajak makan. Orang lain kita jamu, dia bagi pinggan. Apa kamu tak hidang saya? Kamu niat je lah apa kamu nak makan. Kamu kan boleh pakai niat. Berani kamu niat, berani. Orang lain pasal tak boleh pakai niat, saya jamu. Macam-macam. Jadi apa antara bid'ah yang haram yang mereka buat, iaitu ibadah haji di Pulau Pinang. Sedangkan ibadah haji ni dia diikat dengan tempat. Memang ada ibadah yang tak diikat dengan tempat, macam solat. Solat asal masa waktu. Kamu nak solat di Sentul boleh, nak solat di Gombak boleh, nak solat di London, di Bangkok pun boleh. Bukan cakap boleh, wajib. Bila waktu wajib sembahyang, walaupun di London, walaupun di mana, Washington. Tapi haji tak boleh. Jangan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah misalnya. Ada kata saya nak buat haji di Madinah, tak boleh. Itu bid'ah yang haram. Jadi saya ingat dengan keterangan ini dan contoh-contoh tu dah jelas apabila ulama bagi bid'ah pada 5, ialah melihat kepada hukum bid'ah itu. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang, di muka surat 9, dan saya harap pada masa itu tuan-tuan dah ada kitabnya. Kita nak lihat dalil pula. Sebab ada kawan-kawan kita kata mana ada ni bid'ah hasanah. Dalil ada dalam Quran, dalil ada dalam hadis, dalil ada dalam perkataan sahabat Nabi menunjukkan bahawa ada bid'ah, perkara baru yang hasanah, yakni baik. Kalau tak ada soalan, boleh saya tutup setakat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.